Selamat pagi semua. Hari ini saya ingin membentangkan peranan dan cabaran guru pendidikan KAS. Sumber ini daripada Jurnal Laman Cegusu Pendidikan KAS. Pendidikan KAS memastikan murid berkeperluan KAS mendapat peluang yang sama dalam pembelajaran. Di Malaysia, ia dikendalikan mengikut Akta Pendidikan 1996 oleh beberapa kementerian untuk membantu murid berdikari dan berjaya. Terdapat 3 kategori utama, yaitu bermasalah pendengaran, bermasalah penglihatan, dan pendidikan KAS integrasi dan ditawarkan dari prasekolah hingga menengah. Individu berkeperluan KAS bukan kurang upaya tetapi istimewa dan memerlukan sokongan untuk berjaya. Peranan guru pendidikan KAS. Sebagai pengajar, guru perlu merancang aktiviti pengajaran, menggunakan alat bantu mengajar, dan menilai keberkesanan pengajaran. Pendekatan kreatif dan kritis diperlukan untuk menarik minat murid. Seterusnya, sebagai pengurus, guru bertanggung jawab memastikan disiplin murid, kebersihan kelas, dan menyimpan rekod pribadi murid. Dan yang terakhir, konselor. Guru pendidikan KAS sentiasa mempunyai anggapan positif terhadap murid dan menerima mereka tanpa syarat. Mereka juga berinteraksi dengan ibu bapa bagi membantu murid di luar sekolah. Seterusnya, ciri-ciri guru pendidikan KAS. Yang pertama, stabil emosi dan mental. Guru perlu mempunyai kestabilan emosi dan mental, serta sikap yang sopan dan menyenangkan supaya dapat mengawal diri dalam menghadapi pelbagai situasi dalam bilik darjah. Yang kedua, kepedulian. Sikap ambil peduli atau kepedulian merupakan nilai penting di mana guru harus peka dan responsif terhadap keperluan serta pengalaman murid. Yang ketiga, mempunyai kesabaran yang tinggi. Memiliki kesabaran yang tinggi dalam menghadapi pelajar yang mungkin bersikap memberontak dan mudah marah. Kesabaran ini membantu dalam mendidik murid secara berkesan walaupun menghadapi cabaran tingkah laku. Yang keempat, mempunyai kemahiran memujuk. Kemahiran memujuk terutama yang menunjukkan sikap agresif agar mereka dapat dikendalikan dengan cara lebih berhemah. Dan yang terakhir, komunikasi yang efektif. Mewujudkan hubungan yang baik melalui komunikasi dua hala antara guru, murid, dan ibu bapa adalah kunci untuk menyelesaikan masalah serta membina kepercayaan dan empati. Seterusnya, cabaran guru pendidikan KAS. Yang pertama, tingkah laku murid yang sukar dikawal. Murid berpendidikan KAS sering menunjukkan tingkah laku seperti agresif, memberontak, atau mencari perhatian secara berlebihan. Guru perlu memahami keperluan emosi mereka dan menggunakan pendekatan yang sesuai seperti memujuk atau memberi motivasi. Seterusnya, harapan tinggi daripada ibu bapa. Ibu bapa mengharapkan guru dapat mengubah anak mereka sepenuhnya dalam masa yang singkat, sedangkan perkembangan murid memerlukan usaha berterusan dari sekolah dan rumah. Implikasi cabaran guru pendidikan KAS. Yang pertama, peningkatan profesionalisme guru. Guru menjadi lebih berpengalaman melalui cabaran yang dihadapi dan berusaha meningkatkan ilmu dengan menyambung pelajaran, menghadiri kursus, atau membaca. Kedua, pengajaran lebih menarik dan berkesan. Guru merancang pengajaran lebih kreatif dan menggunakan bahan bantu mengajar untuk mengelakkan kebosanan murid. Ketiga, peningkatan etika dan kepribadian guru. Sifat sabar, penyayang, jujur, dan bertanggung jawab semakin diperkukuh, menjadikan guru lebih baik dalam mendidik dan berkomunikasi. Yang keempat, hubungan baik dengan ibu bapa. Interaksi dua hala antara guru dan ibu bapa semakin erat melalui perbincangan dan perkongsian maklumat mengenai perkembangan murid. Dan yang terakhir, pembentukan tingkah laku positif murid. Murid meniru nilai murni yang diterapkan oleh guru dalam aspek fizikal, mental, emosi, dan sosial, membantu perkembangan mereka secara menyeluruh. Cadangan untuk guru pendidikan KAS. Yang pertama, memperkasa emosi guru. Guru perlu mengawal emosi dengan baik untuk menangani tekanan dan membentuk sikap positif dalam kalangan murid. Kedua, menggunakan terapi bercerita. Aktiviti bercerita boleh membantu
membentuk tingkah laku murid secara langsung melalui contoh teladan dan pengajaran moral. Yang terakhir, melatih guru mesra OKU. Latihan KAS perlu diberikan kepada guru, termasuk guru biasa, untuk memahami dan membantu murid berkeperluan KAS dengan lebih efektif. Kesimpulannya, guru pendidikan KAS bukan sekadar pendidik biasa, tetapi memain peranan besar dalam membimbing murid yang bergantung tinggi kepada mereka. Keikhlasan dan sikap positif membantu guru mengatasi cabaran dalam mendidik murid istimewa. Dengan pendidikan yang betul, murid ini berpeluang meningkatkan kualiti hidup dan menjadi lebih berdikari. Itu sahaja dari saya. Terima kasih.